yang membahagiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur. Selamat pagi semua. Syukur Alhamdulillah. Hari ini hari yang penuh barakah, hari Jumaat. Jadi seperti biasa, mari kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya ucapkan selamat pagi kepada semua yang dah berpagi-pagi dengan kami yang ada di sini. Kita ada Nur Haziza, Nur Jihasni, Cikgu Oshin, Nur Hanifah seperti biasa. Terima kasih banyak kerana anda telah turut serta dalam live pagi ini. Secara automatik terus tekan button share dan kongsikan pada Facebook anda, grup mana-mana lah yang anda rasa sesuai untuk kita belajar hari ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan bersama dengan tamu kita yang biasanya, yang selalu kadang kita pernah dengar di Radio IKIM dan sebagainya. Buku beliau pun banyak, subhanallah. Orang yang banyak ilmunya, sebagaimana kita pernah belajar ataupun kita pernah berkongsi satu hadis bahawasanya syaitan lebih takut orang alim daripada orang abid. Sebab orang alim ni orang yang ada ilmu. Dia buat sesuatu tu dengan berdasarkan ilmu-ilmu yang dikirimkan dan bakal diwarisi buat kita semua. Hari ini kita niatkan bahawasanya kita berjumpa kerana Allah SWT dan kita nak belajar ilmu ni untuk memperbaiki akhlak kita, sikap kita dan bawa kita lebih dekat pada Allah SWT dan semakin meningkatkan rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pagi ni mari kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Saya sedang meninjau komen-komen daripada anda semua yang live. Terima kasih. Ada KR, Ida Yusof, Johan Johari, selamat pagi semua. Sarah Junus, bagaimanakah cuaca emosi anda pagi ni? Emosi apakah yang kita bawa pagi ni? Kita bangun pagi tadi, emosi kesyukurankah? Emosi kesedihankah? Kan, emosi bengkak pada seseorang itukah? Emosi semalam masih lagi terbawa-bawa? Maka kita kena reset balik pagi ni. Sebaik-baik mungkin kita nak mulakan pagi ni dengan emosi bahagia dan syukur, dan semestinya rasa bahagia melihat kebahagiaan orang lain, ya. Subhanallah. Dan pagi ni seperti biasa saya nak juga anda tanyakan kalau anda ada apa-apa soalan, dan tajuk kita adalah kau yang ku kenal sebelum dia. Siapa kau tu, kan? Berapa ramai, kenapa kita nak kenapa beza orang yang kita kenal sebelum dia? Dan semestinya tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy, yang satu figura yang saya rasa tak perlu saya perkenalkan siapakah beliau, cukup sudah menyebut namanya. Saya rasa semua kata, ini saya suka, Acik suka dia di KK, Acik selalu dengar dekat Radio IKIM, ya Allah best sangat. Hari ni rezeki kita, Allah kirimkan rahmatnya, mudah-mudahan Allah kirimkan ilham buat Ustaz untuk kita belajar sama-sama. Jadi saya nak mulakan dulu pagi ni dengan hadis pilihan. Sa'diah, apa khabar? Aziza, Naimah, salam sahur from KSA. Baik, KSA tu kat mana tu? Kita ada Nurul Aisyah, selamat hari Jumaat, insyaAllah, terima kasih. Jadi hari Jumaat kita memperbanyakkan selawat dan salam buat Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang berkongsi, teruskan berkongsi. Yang berikan komen, boleh terus komen. Dan mungkin anda juga boleh tuliskan selawat dan salam di ruangan komen ni. Mudah-mudahan orang lain pun akan terbaca macam saya. Setiap kali you guys tulis, saya terbaca. Kadang ada tu yang bagi doa dan sebagainya, saya pun baca. Masya Allah, sama-sama kita dapat kongsi pahala. Terima kasih. Boleh terus komen selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sambil-sambil saya bacakan hadis daripada kitab ini yang selalu kita baca setiap hari, Muntakat Hadis, hadis-hadis pilihan.
dan kita akan rujuk pada muka surat 330. Allah bagi tanda apa yang ni? 330, biar saya bacakan Hadis nombor 130. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu berhampiran Nabi Ibrahim alaihissalam pada malam Mi'raj. Lalu baginda Ibrahim alaihissalam bertanya, "Wahai Jibril, siapakah bersama kamu?" Jibril alaihissalam menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Perintahkan umatmu supaya mereka memperbanyakkan tanaman syurga kerana tanahnya sangat subur dan kawasannya luas." Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah maksud itu tanaman syurga?" Dan baginda sallallahu alaihi wasallam diberi jawapan, "La haula wala quwwata illa billah." Jadi kita perbanyakkan bacaan la haula wala quwwata illa billah kerana ianya adalah tanaman syurga sangat subur dan kawasannya sangat luas. Macam kita lah, kita ada ladang buah, kita tanam sekarang, besok-besok mestilah kita dapat peluang pokok tu kita tanam. InsyaAllah kiranya kita ni tuan mempunyanya lah kan. Bolehlah kita merasa buah rambutan, buah durian, musangking dan sebagainya. Tanam awal-awal, bila dah ada pokok, mudah-mudahan Allah ni kesian kat kita, dia ni dah tanam pokok dia kan. Mehlah datang tempat ke pokok kamu, dapatlah kita singgah. Jadi satu lagi saya nak ambil, barakah hari Jumaat hari ini, saya nak sambung lagi satu hadis daripada Sayyidina Samurah bin Jundub alaihissalam. Berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 4 kalimah yang sangat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kamu boleh mulakan dengan salah satu yang kamu suka dan kamu boleh akhirkan dengan salah satu yang kamu suka. Dalam satu riwayat yang lain, kalimah-kalimah ini adalah kalimah yang paling afdal selepas Al-Quran. Malah kalimah-kalimah inilah kalimah Al-Quran. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti saya akan kongsi, saya akan snapkan dan saya akan kongsikan dalam grup Telegram Prof Muhayya. Jadi anda yang belum lagi follow Telegram Prof Muhayya, boleh, kalau nak dapatkan petikan ini, saya sentiasa insyaAllah kongsikan dalam Telegram. Anda boleh dapatkan di sana. Baik, kita ada Mariam Syahida, Nurmal Asyari, Nurul Husna, terima kasih. Siapa tu? Ya Allah, kau berikanlah semua pada siapa saja sakit. Nur Zita, terima kasih atas doa tu, Nur Zita. Dan insyaAllah kita bersama dengan Ustaz sekarang. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Masya Allah, saya suka background Ustaz. Rasa dia rasa antara Ramadan dan Syawal tu. Baik, Ustaz berada di mana sekarang ni Ustaz? Saya di office. Di kawasan mana? Oh, di office. Di office di Damansara Damai. Pagi Ustaz dah masuk office di Damansara Damai. Masya Allah, pagi dah Ustaz masuk office. Ya. Kalau line di rumah tak berapa kuat sangat. Baik, tak apa. InsyaAllah di sini nampaknya bagus dan kami dengar dengan jelas. Mudah-mudahan. Okey Ustaz, hari ini. Baik, sebenarnya kami patut ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Saya ucap terima kasih kerana diberi peluang untuk bersama dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih sekali. Allah Akbar. Terima kasih Ustaz kerana sudi menerima jemputan kami. Walaupun Ustaz saya tahu banyak urusannya. Allah Akbar. Allah berkati Ustaz dan urusan Amin. Ustaz. Baik, Ustaz hari ni dengan kita hari ni nak mengupas kau yang ku kenal sebelum dia. Sebenarnya Ustaz, kita bukan nak cari punca, bukan nak cari salah sesiapa. Sebenarnya Ustaz, sebenarnya kau dengan dia tu adalah orang yang sama. Cuma kenapa berbezanya Ustaz? Dulu kita kenal dia lain dan tiba-tiba dia jadi perangai dia lain. Ya. Kenapa ada setengah orang tu dia berubah Ustaz? Contoh, Contoh Ustaz, kita ambillah beberapa senario. Sebelum berkahwin, barangkali dia adalah seorang yang penyayang, seorang yang romantis, seorang yang berat, nampak menjaga solat dan sebagainya. Tapi lama kelamaan, itu bukan dirinya sebenar lepas kita berkahwin. Ataupun sebelum ni, dia orang yang sangat rendah diri, sangat biasa. Tapi bila kejayaan dah berada di tangan dia, dia pun dah semakin berjaya. Tak kira lah suami ke isteri kan, perniagaan berjaya, dia jadi macam cakap kasar dengan suami. Bila jawatan dia dah besar, dia pun dah agak sombong pada suami dan sebagainya. Kenapa perkara ini perlu berlaku dan kita nak kenal pastilah apakah punca dia,
dan kita nak tahu macam mana cara kita nak atasi ni. Ada tak mana-mana rujukan untuk kita belajar sama? Dan tadi saya nampak kelibat bonda. Assalamualaikum bonda. Sekejap Ustaz Assalamualaikum bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bonda masuk awal nak jumpa guru bonda ni. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah bonda. Silakan. Terima kasih Ustaz Farul sudi timbul. Sama-sama Prof. Banyak belajar pada Ustaz ni. Masya Allah. Tarik ingat tak selalu bonda cakap pasal perkahwinan kan, Ustaz Farul kata apa? Kita kahwin dengan 3 orang. Ya. Orang yang siapa kita sangka, yang kedua siapa dia sebenarnya dan siapa dia jadi selepas kita. Ini bonda pegang ni. Always sebut. Terima kasih Ustaz terima kasih. Dan itulah dia. Hari ni kita nak belajar dengan Ustaz Farul tentang bagaimana kita nak memperbaikilah niat kita lah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan sebagainya ataupun dengan mana-mana insan sekalipun. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha lagi saya hormati saudara Abu Talib selaku moderator pada pagi ini, yang saya sangat muliakan bonda kita Prof Dr. Muhaya, seterusnya sahabat-sahabat yang turut sama dalam ruang ilmu di pagi Jumaat yang penuh barakah ini 25 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kekuatan untuk kita terus memecut bagi memburu takwa. InsyaAllah sesuatu amalan tu dikira di hujungnya. InsyaAllah mudah-mudahan di hujung Ramadan ini kita akan bertemu, dapat kita memiliki yang dikatakan takwa, kerana takwa adalah keselamatan di dunia dan keselamatan di hari akhirat. Tajuk yang diamanahkan pada saya pada kali ini ialah kau yang ku kenal sebelum dia. Subhanallah, saya dah diberitahu tadi bahawa kau tu dan juga dia, kau yang di permulaan dan dia di penghujung ayat ini adalah orang yang sama. Jadi mengapa seorang yang kita kenal sebelumnya begini, tetapi apabila kita sudah lama hidup dengannya dia jadi begitu, jadi berubah. Pertamanya saya ingin menegaskan prinsipnya di dalam hidup ini ialah yang manusia ni, yang dikatakan makhluk ni, dia mesti berubah. Yang tidak berubah ialah Khalik. Jadi cuma apa yang kita harap, kita berubah ke arah yang lebih baik. Daripada kurang baik kepada yang baik kepada yang lebih baik dan seterusnya lah. Baik. Dan itu satu prinsip. Jadi manusia boleh berubah dan kita berubah dengan pilihan, by choice, bukan by chance. Artinya kita memilih untuk menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Itu pertama, prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, jodoh ini adalah antara 4 perkara yang telah ditentukan di alam rahim. Di alam rahim lagi telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, telah Allah programkan dah, install dah. Jadi antara yang telah ditetapkan oleh Allah, ajal kita, rezeki kita dan sebagainya. Salah satu daripadanya ialah jodoh kita. Jodoh kita pun telah maktub ataupun telah ditentukan. Justru respon kita terhadap jodoh kita ni mesti sama respon kita terhadap rezeki. Sebab rezeki ditentukan, jodoh juga dia telah ditentukan. Jadi respon kita terhadap rezeki macam mana? Sama lebih kurang respon kita terhadap jodoh kita. Rezeki itu kita kena cari, bukan kita nanti. Itu satu. Yang kedua, rezeki itu dia ada 2 bentuk. Pertama, rezeki yang dicari. Satu lagi yang dikata sekarang inilah kita menjemput rezeki. Menjemput rezeki artinya bila kita jadi baik, insya-Allah segala kebaikan akan tertarik kepada kita, insya-Allah. Itu. Kemudian rezeki ni kadang-kadang kita dapat banyak. Bila banyak kita syukur. Kadang-kadang kita dapat kurang walaupun kita usaha sungguh-sungguh. Jadi waktu itu kita kena sabar, kena redha. Jadi begitulah dengan jodoh. Di sana ada jodoh yang dicari, ada jodoh yang ditemui, ada jodoh yang baik yang mana kita bersyukur, ada jodoh yang kurang baik, di sana ada sabar. Jadi dalam rumah tangga ialah ladang untuk kita mendapat pahala kebaikan sebenarnya. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, jangan mencari bahagia dalam rumah tangga.
Tetapi jadikan saja rumah tangga kita sebagai ibadah, insya-Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Ya, jadi salah kalau orang mengatakan kalau kita nak bahagia ikut Islam. Itu tak tepat. Kalau kita nak rumah tangga kita bahagia ikut Islam. Sebenarnya ikut Islam, insya-Allah rumah tangga kita bahagia. InsyaAllah itu prinsip dia baik. Barulah kita masuk tajuk. Seperti mana yang bonda kita bagi tahu tadi, ya, kita kahwin dengan 3 orang. Pertama, orang yang kita anggap dia sebelum berkahwin. Yang kedua, orang yang sebenar semasa kita telah berkahwin dengannya. Dan yang ketiga, siapa dia selepas beberapa lama berkahwin dengan kita dengan kita. Ada 3 ya. Ya, pertama sebelum, yang kedua semasa, dan ketiga selepas beberapa ketika, ya. Jadi subhanallah, antara ketiga-tiga ni orang yang sama, ya. Jadi yang antara yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, yang paling penting ialah nombor 3. Iaitu siapa dia selepas dia berkahwin dengan kita, ya. Kerana kalau kita lihat di sini, ya, mungkin ada orang yang mengatakan kita kahwin dengan orang lain tetapi kita jadi orang lain yang kita kahwin, ya, kerana dia berubah, ya, kerana dia boleh berubah, dia kata. Memang saya kata kita boleh berubah, tetapi tidak dapat dinafikan, ya Talib, ya, sahabat kita dan yang mendengar, ya, bahawa kita tidak dapat nafikan sebenarnya orang tu tidak berubah. Cuma kita yang tak kenal dia yang sebenarnya, siapa diri, true colours dia yang sebenar, ya. Itu maksudnya orang tu adalah orang yang sama. Orang yang sama, ya, orang yang sama, tetapi sebelum kita kahwin dengan dia, subhanallah kita tidak kenal dia dalam erti kata yang sebenar. Kenapa? Ada 2 faktor, ya. Yang pertama, kadang-kadang bila kita bercinta cara yang tidak mengikut syariat, akal kita diletak di bawah, nafsu kita letak di atas. Jadi oleh kerana itu kita tidak dapat mengawal perasaan kita dengan rasional. Kita tak nampak diri dia yang sebenar kerana dibutakan oleh cinta yang melulu. Ya, sebab tu dia kata love is blind. Cinta tu buta. Jadi bila kita cinta nafsu lebih-lebih lagi, dia buta lah. Tak nampak yang buruk-buruk, nampak yang macam baik-baik je. Lebih-lebih lagi dalam kehidupan ini yang sekarang ni, kalau kita tengok dalam era sekarang, orang pandai berpura-pura dan bermuka-muka. Sebab tu dikatakan kalau lelaki tu dia kontrol macho, kalau perempuan tu dia bajet bagus. Minta maaf guna bahasa bonda, ya. Dia bila dia bercinta tu dia kontrol macho yang lelaki, kemudian yang perempuan pun bajet bagus, jadi kita tak kenal dia. Kita tak kenal dengan dia, kita anggapkan dia begini-begini. Bila kahwin, barulah true colours tu dia akan terserlah. Kalau dulu mengikut psikologi perkahwinan, ya, 5 tahun usia perkahwinan barulah true colours tu keluar semua. Tetapi sekarang lebih cepat lagi. Kadang-kadang sekarang dikatakan 2 tahun aja dah keluar. Keluar semua dah. Ya. Kadang-kadang 2 bulan. Maafkan saya mencela. Silakan. Maksudnya sebab itulah ada yang merekodkan bahawa usia perkahwinan yang saya pernah dengar, usia perkahwinan antara 3 ke 5 tahun adalah satu yang mencabar. Di situ adakah saya rasa sangat relevan dengan apa yang Ustaz katakan, bahawasanya kita baru nak mengenali dia. Ya, kita sebenarnya proses ta'aruf berterusan sampai kita mati, salah seorang kita mati. Sebab tu saya kata, selalu saya katakan hendaklah kita bercinta berkali-kali, hendaklah kita bercinta berkali-kali, tapi ingat dengan orang yang sama. Jadi bila kita nak bercinta berkali-kali, kita perlu berkenalan dengan dia juga berkali-kali. Kerana dia manusia yang berubah. Jadi kita kenal supaya kita dapat memperbaharui perkenalan dan memperbaharui percintaan. Itu dia perlu berlaku di dalam rumah tangga. Itu satu, ya, kita tengok. Jadi kembali pada poin yang saya kata tadi. Jadi terlindung akal rasional kerana emosional, kerana emosi telah menguasai, nafsu telah menguasai. Itu satu. Jadi akhirnya kita kahwin dengan orang yang salah sebenarnya. Okay, itu, ya. Yang kedua, dalam pergaulan bebas, cinta yang tidak dikawal oleh syariat, yang kita dalam pergaulan bebas, penedaan aurat ini, syaitan dia menghiasi tau. Dia menghiasi orang-orang yang salah itu dengan topeng-topeng yang cantik, ya. Sebab itu kadang-kadang kita bila lelaki yang dah berkahwin, contoh, ya, dia nampak isteri orang lain tu lebih cantik daripada isteri dia. Bukan kerana isteri orang itu lebih cantik, tidak. Kerana syaitan menghiasi yang haram itu supaya yang haram itu nampak
cantik, tertarik, akhirnya kita melakukan dosa. Itu. Jadi bagi mereka yang belum kahwin pun begitu juga. Jadi syaitan hias. Dia begini-begini. Jadi kita pun kahwin, okey, tersalah orang tu satu. Itu kemungkinan ada. Maksudnya kau dan dia itu tidak berubah, tetapi orang yang sama, cuma kita tak kenal dalam arti kata yang sebenar. Sebab tu bila kita nak cari jodoh ni, kena betul-betul mengikut prinsip. Yang pertama, saya tak nak elaborate panjang-panjang, saya bagi tips saja supaya kita boleh mencarinya. Yang pertama, kita kena jadi baik. Kita jadi baik, jadi soleh, insyaAllah dapat solehah. Jadi solehah, insyaAllah dapat soleh, itu satu. Yang kedua, ikut pilihan orang yang baik. Ikut pilihan orang yang baik. Yang ketiga, kena ikut kaedah ataupun cara yang baik. InsyaAllah kita akan dapat baik. Itu satu. Baik, itu satu kes. Tetapi saya juga tidak menolak bahawa ada yang baik awalnya tetapi kemudian berubah. Ini berlaku. Bukan salah pilihan tetapi orang yang kita pilih itu sudah berubah. Ya, ini yang dikatakan oleh dalam peribahasa Melayu kita, semakin tinggi pokok yang kita panjat, semakin kuat angin yang menggoyang. Maksudnya temptation, godaan untuk kita berubah tu ada. Dengan adanya tragedi, dengan adanya peristiwa-peristiwa, kes-kes yang berlaku di dalam rumah tangga yang gagal ditangani dengan baik, maka waktu itu berubah. Jadi di sini saya ingin mengingatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, khairukum li ahlihi. Kamu yang terbaik ialah kamu yang terbaik dengan keluarganya. Jadi parameter ataupun pengukuran Rasulullah kepada seorang itu baik atau tidak, dia diukur pada rumah tangganya. Kenapa jadikan rumah tangga itu sebagai pengukurnya? Artinya kalau orang tu baik dalam keluarga, dia baik dalam masyarakat, dia baik dalam organisasi, dia baik ke tempat-tempat yang lain. Tapi kalau dia baik di tempat yang lain tapi dia tak baik dalam bentuk keluarga, belum lagi. Dia tak genuine. Maksudnya kalau dia baik dalam keluarga, barulah dia boleh baik di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau dalam keluarga sendiri, dia belum baik, dalam organisasi, dia baik, itu split personality. Sorry to say. Ya. Jadi di sini, sebab apa? Talib, ya, kalau kita nak bagi tahu, ya, manusia ni jadi diri dia yang sendiri bila dalam dua keadaan. Baik. Manusia ni jadi diri dia sendiri dalam dua keadaan. Yang pertama ketika bersendirian. Siapa kamu sebenarnya ialah ketika kamu bersendirian. Tu. Yang kedua, siapa kamu yang sebenarnya semasa kamu di dalam keluarga kamu. Dalam keluarga kita baru kita jadi orang yang sebenar. Waktu itu kita tidak boleh bermuka-muka lagi, tidak boleh berlakon. Jadi sebab itu yang paling mengenali kita ialah isteri kita ataupun suami kita. Kita contohnya ketika saya bercakap ni, saya boleh kontrol. Orang kelihatan wibawa lah, orang kata berakhlak. Tetapi isteri saya yang lebih tahu siapa diri saya yang sebenar. Bila saya marah, bila saya dalam keadaan-keadaan yang negatif. Sebab dalam rumah tangga itulah ujian yang sebenar. Jadi beginilah yang saya katakan, manusia ni boleh berubah, ya, manusia ni boleh berubah walaupun jodoh yang kita pilih tu ialah hasil istiqarah kita. Ada setengah orang datang bertanya pada saya, ya, Abu Talib kata, kenapa saya, Ustaz? Kenapa terjadi sebaliknya, Ustaz? Sebab saya ini jodoh yang saya dapat ni hasil daripada istiqarah saya. Saya istiqarah betul-betul dan sebagainya. Kemudian saya kahwin dengan dia hasil istiqarah dan sebagainya. Tetapi kenapa terjadi begini? Baik, jawapannya ialah walaupun istiqarah tetapi masih lagi perlu mujahadah. Maksudnya ujian-ujian dalam rumah tangga tu perlu kita mujahadah. Boleh mudah. Di sana kalau ada isteri kita terlebih, kita ada kemaafan yang perlu diberi. Kalau kita tersalah, kita mudah minta maaf. Kalau orang minta maaf, mudah memaafkan. Maksudnya rumah tangga itu mesti didirikan atas dasar ibadah yang Allah menjadi tujuan dan syariat menjadi jalan. Sekiranya kita sudah tersasar daripada tujuan, ataupun tujuan masih sama tetapi jalannya sudah tersasar,
maka bersiap sedia untuk menjadikan apa yang saya baca dikatakan perkahwinan boleh menjadi pusara kepada percintaan. Wow. Jadi saya kembalikan kepada Muttalib sebagai Talib ya, kalau ada apa-apa ini sebagai satu pembukaan, insya-Allah. Saya serahkan kepada Talib, insya-Allah. Subhanallah. Dah Ustaz, saya tak berhenti mencatat ni Ustaz. Perkahwinan menjadi pusara kepada percintaan Sekarang orang ada sibuk nak kahwin kan, ataupun bercinta bagai nak erat 3 tahun 5 tahun bercinta tunang dengan hantaran dengan 7 dulang berbalas 11 hantaran 1 serba 1 tak macam-macam lah, langkah bendul ke langkah benjol ke apa benda lah Ustaz ya. Tapi itulah percintaan yang kita tak nak perkahwinan jadi pusara. Oh, itu dalam Ustaz, Masya-Allah. Ini baru mukadimah je bonda. Masya-Allah, deep pagi ni. Subhanallah. Sebab itulah ini guru bonda dalam perkahwinan ni banyak dengan Ustaz Fahrul, Masya-Allah. Contohnya bonda macam Asnida Abdullah tak menang tangan mencatat, Masya-Allah. Fazina, Assalamualaikum bonda. Cik Puan Ajar, Assalamualaikum bonda. Ustaz Fahrul. Okey, ramai yang bagi salam kepada Ustaz. Dia kata macam contoh seperti Suri Amar, perkahwinan menjadi pusara kepada percintaan. Wow. Jadi sekarang ni yang duk membentak-bentak, yang duk meraung-raung, bilalah jodoh aku ni, Allah, ke mana, siapalah jodohku, siapalah imamku. Fikir dulu. Takut-takut silap-silap masuk ke kawasan tanah perkuburan. Kita tak nak macam tu lah. Jadi mungkin bonda on this part bonda, ada tak any scientific ataupun hormonal issue orang yang dulu kita nak kat dia tapi punya dia bukanlah orang yang betul. Macam contoh kita nampak macam dia samalah dengan aku kepala, contoh ayat kita, dia ni kepala gila-gila, dia ni sporting kan, dia ni faham, dia suka aku, tapi lepas kahwin tak sporting pun, garang dia. Kenapa? Macam mana tu benda? Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. So Talib Buddha nak sebut satu perkataan. Banyak orang tanya bagi yang tak ada jodoh ya. Di mana jodoh saya? Di mana jodoh saya? Tapi bonda nak rephrase. Bagaimana saya mendapat jodoh yang baik? Always ask how. Ya? Bila kata di mana macam jadi mangsa. Tetapi how? Baik, secara saintifiknya, so point Ustaz Fahrul yang saya ingat lagi, Ustaz Fahrul kata apa? Apabila, ni nak testing ni cikgu dengan nak murid cakap ni, betul Ustaz kata apa? Kita berkahwin bukan untuk mendapat kebahagiaan, tetapi kita berkahwin untuk membawa kebahagiaan. Itu yang bonda kata, jangan sekali-kali kita kahwin kalau kita belum bahagia dengan diri kita, kita masih tidak menyayangi diri kita, kita masih tidak menerima diri kita, dan kita tak suka duduk seorang-seorang pun tak suka dengan diri kita. Kalau kita tak bahagia dengan diri kita, macam mana kita tak bahagia dengan orang lain? Dan kita hanya boleh beri apa yang kita ada. Jadi kalau kita ada bahagia, beri bahagia, dapat bahagia. Dan kebahagiaan tu tentunya dari segi saintifik dia satu situasi neurochemical, ya. Dan hormon-hormon bahagia seperti dopamin, hormon motivasi, hormon oksitosin seperti hormon cinta, serotonin yang 90% dihasilkan di gut kita. Serotonin tu hormon yang feel good factor tu banyak dihasilkan di usus kita. Sebab tu siapa yang tidak menjaga makanan payah juga saintifik nak sihat dan bahagia. Dan endorphin, all the feel good factor ni, itu yang semua lelaki dan perempuan ada. Tapi bonda nak sentuhkan tentang hormon testosteron dan hormon estrogen ya. Hormon testosteron ni hormon lelaki dan hormon estrogen tu hormon wanita. Dua-dua kita ada dua-dua tapi predominant in men more testosteron, wanita lebih pada estrogen. Tetapi kita perasan tadi kan, ada wanita-wanita yang bonda sebagai pengalaman jumpa doktor, lamalah jadi patient ni, kadang-kadang bonda nampak wanita tu dari segi fizikal, subhanallah kita heran. Dah ada orang belum prof? Tak ada orang kawan prof, tapi kawan-kawan tak jadi, Masa tu ialah bonda nasihat okeylah doa istikharah, doa sujud terakhir, macam-macam doa. But bila belajar tentang hormon ni baru perasan, subhanallah, kini kajian menunjukkan setiap behavior kita akan merembeskan different hormones and certain hormone give rise to behavior. So it's a cycle. You bertindak, hormon, so it's a cycle. So kalau kita tak aware tentang hormon ini, subhanallah, you akan jadi victim. And ibarat kalau kita ada masalah tu, kalau kain serabut tu, kalau kain terikat tak tahu punca ni.
Jadi sini mama ambil gunting. So tak jadi. So yang saya sebut gini tadi, katakanlah seorang wanita tu, kita ada 12 ciri kelelakian, 12 ciri keperempuanan. Dan semua orang ada blend dia. Ada orang waktu macam Boda kalau bekerja, benda banyak hormon testosteron, kelelakian sebab nak on time, nak confident, nak competent, nak goal setting, nak cakap. Tetapi bila Boda atau wanita bekerja balik rumah, you cannot be like that when you are at the office. So that is why ladies out there, kalau dah laki-laki mungkin aku perasan, mula-mula isteri aku suka dia tapi bila kahwin macam hilang passion. Because mungkin before kahwin tu, your wife tu dia, you bekerja dengan dia kan, oh best dia ni cekap, rajin, pandai, berjaya, you pun sama dengan dia. Tapi dia jadi macam tu, wanita berjaya, dia testosteron dia tinggi. So dari segi magnet dia, so testosteron dengan lelaki testosteron dia akan repel. Lama-lama hilang passion. Number 2, kalau kita wanita high testosteron, mungkin kita suka lelaki yang high estrogen. Ciri-ciri lelaki estrogen apa tahu? Caring, loving, suka sharing, you dengar dia cakap, lu suka best lah, macam soulmate I tahu. But bila you all together, because of the laluri tu, as woman yang high, you call it alpha female ni, dia jumpa lelaki macam tu, so dia akan revert, so dia akan slowly kurangkan testosteron dia pun jadi estrogen, dan laki-laki ni tak naik testosteron dia, maka lama-lama hilang passion, so jadi roommate je lah. So this role reversal. Dan kini Talib, dulu mungkin 40 tahun dulu orang berkahwin kena tanggungjawab. Mak ayah bekerja, mak duduk rumah. So peranan wife is just happy. Suami balik gaji dan tak minta lebih-lebih dah. Tetapi kini wanita tak perlu duit daripada laki-laki dah. Kebanyakan wanita yang ada duit sendiri, what they need is emotional support. Yang Boda rasa banyak suami-suami tak tahu benda ni. Dia tak beri support. Timbullah drama-drama, dia kata apa, awak ni apa tak puas hati, makan pakai rumah saya dah siap, kenapa awak tak puas hati? Sebab kurangnya oksitosin dan caring yang suami dia timbulkan pada isteri dia tu. Wallahualam. InsyaAllah tu rupanya Boda, mungkin dulu hormon dia berbeza sebab masa dalam tempoh dia berkawan, contoh dia seronok-seronok, panjat gunung, panjat bukit, masa tu sama-sama dia nampak lebih pada, nampak kesamaan, cerminan tu nampak reflection dia. Nampak compatible. Compatible. Nampak sama. Tapi bila dah masuk di ambang perkahwinan, rupanya macam yang panjat gunung, panjat bukit tu dah tak, bukan hari-hari nak memanjat tu. Dah jadi tanggungjawab kan, dah kena masak, nak kena ni, dah takkan nak tanya, hari kita tak pergi naik bukit mana, tak ada, sebab dah kena serve the keluarga, nak masak, nak kena kerja. Jadi itulah benda-benda yang kita nak kena tengok. Dan Ustaz, nak tanya dengan Ustaz, dalam misi nak, tadi Ustaz kata istiqarah, ia juga buat juga satu lagi apa, mujahadah. Ya. Jadi mujahadah itu adalah usaha ikhtiar. Ustaz, kalau katalah kita tengok dalam perkahwinan, tadi Ustaz kata sekarang ni dalam tempoh 2 tahun dah boleh nampak the true colour. Semestinya dah katalah dalam mengambil erti kata perkahwinan kadang-kala boleh jadi pusara kepada percintaan. Katalah kita dah diambang masuk dalam tanah perkuburan. Bagaimana cara kita nak selamatkan? Pertamanya Talib, kita kena keep hope alive lah. Maksudnya kita kena hidupkan sentiasa harapan. Dan harapan itu menimbulkan ketabahan. Itu datang daripada harapan akan membuahkan ketabahan, dan ketabahan akan membuah kejayaan. Tetapi harapan itu bermula dengan tujuan dulu. Apa tujuan kita berkahwin? Itu yang paling basic. Sebab itu kena dalam perkahwinan, sebab itu dikatakan kita kena buat tu semuanya kerana Allah. Maksudnya kalau kita macam ni, kalau kita sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kalau dulu kita berkahwin kerana yang lain, bukan atas dasar ibadah, membina masjid, kita katakan itu tempat sujud kita kepada Allah. Kalau perkahwinan kita tu tujuannya tak betul, kita nak maksudnya kita perlu kembali kepada pangkal jalan balik. Tak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat dalam melakukan kebaikan. Walaupun dalam kubur, boleh keluar kubur, dan kita boleh bina balik jadi perkahwinan tu menjadi kebun percintaan. Boleh tukar jadi kebun, bukan jadi pusara. Tu satu. Okey. Yang kedua, kadang-kadang awal tu dah memang dah betul dah.
Tadi sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Tapi kalau kita dah jalan, ada masalah di pertengahan jalan, tapi pangkal jalan betul, jawapannya ialah teruskan perjalanan. Jangan turning back. Maksudnya itu adalah ujian. Bila kita nak buat kebaikan, mesti ada nafsu yang menghalang, mesti ada syaitan yang menentang. Jadi di situlah perlunya mujahadah. Mujahadah itu Talib ialah kita berperang, ya, struggle, ya, bukan sikit-sikit, pun banyak. Sebab tu dalam rumah tangga Allah gunakan perkataan di dalam Quran sakinah, ketenangan. Sakinah itu berbeza dengan mutmainnah. Kenapa Allah tidak gunakan perkataan mutmainnah bila mensifatkan tentang rumah tangga yang tenang? Sedangkan sakinah itu ketenangan, mutmainnah pun ketenangan. Tetapi tentu apabila Allah menggunakan istilah yang berbeza, dia mempunyai erti yang berbeza. Jadi kalau mutmainnah dirujuk kepada Allah, tenang daripada awal sampai akhir kalau orang tu mengingati Allah. Tetapi yang dikatakan sakinah ialah ketenangan yang terhasil selepas berlaku pergolakan. Ya, jadi kalau kita macam rumah tangga kita umpama kapal berjalan ataupun berlayar di tengah lautan, dia ada gelombang. Kemudian gelombang tu berhenti, ribut berhenti. Waktu tu tenang. Yang itu dikatakan sakinah. Jadi dalam rumah tangga, macam mana pun rumah tangga tu baik, ya, daripada ditunjukkan dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai contoh pada kita, dia ada pergolakan dia. Dan sebab itu apabila berlaku pergolakan antara suami dengan isteri, suami dengan isteri, jangan kata rumah tangga kita dah hancur lah. Tidak, iaitu satu proses. Ya, Talib, ya, itu adalah satu proses. Kita kena lihat begitu. Jadi sebab tu dalam melalui proses kita kena bagaimana respon kita, ya, dalam menghadapi keadaan itu. Contoh, ya, kita dah kahwin dengan seorang itu, katalah kita kahwin 2 tahun lah katakan, ya, kita tengok dia, kenapa dia berubah? Dia tidak seperti mana wanita yang saya anggap dulu. Sebenarnya bukan kita je heran tengok dia, dia pun sedang hairan tengok kita tau. Dia kata, kenapa lelaki yang bukan aku kenal dulu? Maksudnya dia pun merasai begitu. Cuba kita letak kaki kita pada kasut dia, dia pun melihat kita juga. Jadi sebab itu yang paling penting, saya dah katakan analogi. Yang awal tadi Talib bagi tahu tentang Masya Allah itu adalah benih yang kita kena tanam, betul? Jadi begitu juga dalam rumah tangga. Kita anggap rumah tangga ni kebun. Kebun ni kena ada benih yang kita tanam. Bila kita tanam kena bagi air. Lepas tu kena bagi baja. Kemudian kena jaga daripada racun, daripada serangga yang yang memusnahkan tanaman kita. Begitulah dalam rumah tangga. Artinya kita kena jaga macam sebuah kebun. Ya, sebuah kebun. Apa dia baja dalam rumah tangga? Iman. Ya, apa dia pagar pada kebun rumah tangga kita? Syariat. Syariat ni apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang tinggal. Kemudian apa dia baja-baja dalam rumah tangga, baca Quran, contoh tazkirah, kemudian perkara-perkara yang baik, sedekah yang dalam rumah tangga dan sebagainya. Jadi kita sentiasa jaga kebun kita ni, ya. Dan insya-Allah sekiranya berlaku pergolakan, kita nampak ini satu proses. Ini satu proses. Kita kata ini satu proses. Sebab kita bila kenal lebih dekat, waktu itu barulah kita dengar, kita jangan jadikan pasangan hidup kita ni sebagai suami atau isteri saja, tidak. Rasulullah menggunakan dalam khutbah wida, ya, pasangan kamu ialah teman setia kamu ataupun sahabat kamu. Jadi kita tidak cukup jadikan dia sebagai isteri kita, sebagai suami kita, tapi kena jadikan pasangan kita ialah sahabat kita. Sahabat ni macam mana? Beza dengan antara isteri. Kadang-kadang ada orang di dalam kehidupan ini, dia boleh bercakap bebas lepas dengan sahabat, tetapi dia tak boleh cakap perkara yang sama dengan isteri ataupun dengan suami, betul? Jadi kita nak sampai ke tahap perhubungan kita dengan pasangan kita tahap sahabat. Artinya waktu itu kita dah nampak dah dia punya kelemahan. Kita dah nampak dia punya keburukan, yet masih kita sayang dia. Jadi ini yang peringkat. Ada 2 peringkat dalam rumah tangga. Minta maaf Talib, mungkin panjang sikit, tapi tak apa, ya Allah, izinkan sikit je. Dia ada 2 fasa. Fasa yang pertama mawaddah,
Fasa yang kedua rahmah. Mawaddah ni ialah apabila ketertarikan kita kepada pasangan kita atas sifat-sifat positif yang ada pada dia. Kita tertarik kerana dulu dia adalah seorang yang penyabar, seorang yang baik, seorang ini, semua perkara-perkara yang positif. Itu dikatakan mawaddah. Selalunya pada awal usia perkahwinan. Tapi fasa yang menyebabkan kita sustain ataupun dapat menjaga perkahwinan ialah fasa rahmah. Rahmah ini ialah kita boleh berlapang dada, kita boleh memaafkan, kita boleh menerima seadanya kelemahan-kelemahan dan kekurangan dia. Kita tahu dia macam itulah, tetapi aku mencintainya. Ini yang dikatakan cinta tanpa syarat, unconditional love. Maksudnya kita boleh bagi walaupun kita nampak suami kita ni ada kelemahan dia. Ya, siapa yang tak ada kelemahan maksudnya. Jadi apabila kita berdepan dengan perkara macam itu, inilah peluang mujahadah kita. Seperti mana kita perlu sedar apabila berlaku pergaduhan, ada pihak yang ketiga iaitu syaitan yang kadang-kadang bercakap bagi pihak dia melalui suami kita, dan syaitan kadang-kadang bercakap bagi pihak dia menggunakan isteri kita. Kita kena sedar tau, bila bergaduh tu syaitan orang yang ketiga, dan kadang-kadang perkara-perkara lontaran-lontaran kata-kata dan tindakan oleh pasangan kita tu bukan dia, itu bukan dia, ada pihak yang ketiga. Itu kena sedar, aware tentang adanya syaitan tu, satu. Yang kedua, apabila berlaku krisis ke ataupun perkara-perkara di dalam rumah tangga kita, kita hendaklah tahu bahawa Allah menguji manusia melalui manusia. Dalam konteks ini Allah menguji suami melalui isteri, Allah menguji isteri melalui suami. Jadi jangan lihat ujian tapi lihat pemberi ujian. Jadi di sinilah kita bila diuji, kita bukan didera oleh Allah tetapi kita sedang dididik oleh Allah. Jadi rupanya isteri kita mengajar satu silbus pada pagi ini, kalau dia menyebabkan kita marah, rupanya silbus yang diajar oleh Allah melalui isteri kita ialah silbus sabar. Ya. Kemudian nanti suami mengecewakan isteri. Waktu itu Allah sedang mengajar kepada isteri mata pelajaran apa? Harapan, sangka baik dan sebagainya. Subhanallah, Allah sedang mendidik kita sebenarnya melalui pasangan kita, dan kalau ini dapat kita sedari, subhanallah, memang marah kadang-kadang bila kita trigger dengan perbuatan dia, tetapi dalam Quran dikatakan kazimil ghaiz. Kazimil ghaiz ni artinya anger management. Kita boleh manage, kita tidak keterlaluan, tidak terbawa-bawa, tak ada sampai terbabas dan sebagainya. Jadi ini penting kita lihat rumah tangga sebagai kebun percintaan yang mana kita kena jaga. Yang kedua, rumah tangga sebagai medan mujahadah, medan tarbiyah, yang mana Allah tarbiyah kita melalui pasangan-pasangan hidup kita, dan mesti berlaku krisis. Sebab itu saya terbaca dalam buku Inggeris, saya terkejut dah, dia kata satu perkahwinan yang harmoni selalunya mesti melalui satu krisis yang sangat besar. Dia survive krisis tu baru dia stabil. Rupanya ini yang saya katakan tadi, sakinah itu ialah ketenangan hasil daripada gelombang ujian yang sangat besar. Itu maksudnya. Masya Allah. Bila Ustaz cakap macam tu kan, saya kata saya ada terms baru lah. Kalau esok-esok saya pergi ke pantai Terengganu ke pergi pulau ke kan, sakinah sungguh ombak hari ni. Sebagai contoh. Sebagai contoh, sakinah betul hari ni. Jadi supaya ingat kan kita tahu sakinah tu nama orang dan sebagainya kan. Jadi insyaAllah kita belajar banyak perkara dengan Ustaz. Masya Allah, macam-macam ada fasa mawadah. Kita tahu sebutlah kalau kita kadang jadi host dia Ustaz dia kat TV, jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Tak tahu benda maksud aku main sebut sebab kadang-kadang kita tahu benda tu sedap je kan, sedap di mulut tapi tak tahu apa maksud kan. Ini kita belajar sama-sama dengan Ustaz. Jadi Bonda, some people say you know Talib, I just stay dalam relationship ni sebab anak-anak. I sebab tak nak orang kata. Nanti sebab apa I dulu was di college universiti orang kata wow pasangan paling sweet sangat kan. Dan I just maintain this relationship supaya tak nak orang kata. Tapi I dengan dia hanyalah housemate saja.
dia suami ataupun dia isteri, not more than that. I'm stuck with her or I'm stuck with him for the entire of my life. So jadi bonda, kenapa dia yang dulu kau jadi sweet couple, letak dekat Facebook, dekat IG, jalan berkata, inilah anniversary kami yang ke-70 tahun, contohlah kan. Tapi adakah itu benar? Adakah itu benar seperti yang dilihat? Bagaimana bonda? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bonda suka yang Ustaz kata apa? Buku yang Ustaz baca tu dia kata dia akan very bad lepas tu. So teringat perkataan, we disrupt to construct. We disrupt to construct. So macam kita nak renovate rumah kan. Rumah sebelum renovate tu kena tala macam-macam, lepas tu build a new one. Dan sebenarnya dalam macam Ustaz kata tadi, kita pasangan kenal kita tu, actually orang paling kenal kita bila kita dalam stres. Bila kita dalam stres, how you respond to stress, di mana kita macam ni. If you want to know a person, kita tengok dia keadaan di mana dia punya akal tak boleh kawal lagi, maka akan keluar dia punya automatic programming, subconscious programming dia akan keluar. Sebab itu kadang-kadang banyak orang tahu dia mahu tapi tak mampu. Tak mampu tu sebab dia punya programming, self-image, paradigm dan metaprogram dia, dan juga dia punya world view tu berbeza disebabkan pengalaman dia masa kecil. Bonda cakap ni dengan caution ya, supaya bonda pernah di bonda, mungkin Ustaz boleh bagi opinion Ustaz. Dan apakah observation Ustaz bahawa many people yang kita lihat rumah tangga dia tak bahagia selalunya. Bonda cakap ni beralas, takut orang marah bonda ya. Sebab bonda pun, mak ayah bonda pun bercerai juga kan. Kalau kita hadapi mak ayah, terutama mak ayah kita bercerai masa kita kecil, bawah 7 tahun, and then kita mendengar all this sakinah mawaddah rahmah tak ada dalam rumah tangga tu. So you punya view, your opinion is very bad about life, and you akan terhasil belief or sistem kepercayaan, sistem nilai yang mungkin berbeza, yang mungkin tak healthy sangat. So this determine. So bonda nak siapa yang menonton ni, whatever bonda punya pendapat lah, kalau kita nak cari pasangan tu, kita beristikharah dan sebagainya. But please look at your family, how your husband or your wife has been raised. So tengok mak ayah, mak dia, bahkan mak mertua, ayah mertua. Because bonda pengalaman talik pernah. Ada patient tu datang cek mata Ustaz. Tiba-tiba dia datang dengan mak ayah datang sekali, datang cek. Bonda tengok mata okey. Kenapa? Tak ada, sakit sikit. Why? Rupanya suami dia pukul dia. So bonda pun, okay. So tapi pukul sikit tadi. Tapi bonda rasa patient tu macam nak mengadu kat bonda. Dan mak ayah sekali datang. So jaranglah orang cek mata mak ayah dia datang. Then bonda, I see. So bonda tanyalah, do you know your husband before kahwin kenal? So bonda tanya soalan, kenal ke bapa mertua sebelum kahwin tu? Masa kahwin tu tak jumpa. Rupanya dia baru tahu yang bapa dia, mertua dia dimasukkan penjara pasal pukul mak dia. But this was not told. Nampak tak? That means suami dia grew up watching mak dia dipukul oleh ayah dia. So ini something yang boleh nak caution kita masyarakat. Please don't Facebook berkenaan kahwin, selidiki. Okay, this one point. Soalan apa tadi tanya tadi lupa dah. Pasal benda pun nak sebut tadi. Dia stuck. Dia stuck ataupun dia maintain relationship because of something else. Dia physical lah, very physical, sebab anak-anak, sebab orang tahu, dia tak nak orang kata marriage dia rosak dan sebagainya. Macam mana tu benda? Okay, so bonda nak ambil ayat daripada Ustaz Parul, apa-apa niat kan. So kita dah belajar sebelum ni, kita ada 6 level niat yang bonda rasa kalau kita renung balik perkahwinan kita, then you can reset your niat. Because until you tak tahu level mana niat you tak boleh nak ghostan balik lah, nak cari punca salah tu. So bonda pinjam ni daripada Produktif Muslim, dia ada sharekan Syekh tu, ada 6 level niat ya. Kalau Alif ada boleh taruh kan, tak apa. Niat yang paling bawah yang orang kahwin ialah kalau kita terpesona atau kahwin dengan orang kena security, kena duit dia. Okeylah, aku kahwin dengan orang kaya ni, aku tak payah kerja, jadi lady of the house, relax je. Hari-hari manicure je, happy, enjoy saja. Dan bonda dah nampak ini berlaku pada ramai orang, kesian. Yang kedua, kita kahwin kerana pangkat atau harta atau nama orang tu. Topeng lah. So duit itu topeng, pangkat topeng.
Yang ketiga, kita kahwin kerana kita cinta dia, bukan cinta Allah. Cinta makhluk, terpesona. That's why studies have shown that 2 tahun pertama tu banyak orang happy sementara sebab dia kata yang 2 tahun pertama tu anda terpesona dengan pasangan sebenarnya. You are not in love. Bukan cinta sejati, terpesona of benda-benda luaran. So kalau kita kahwin untuk feel good, dah rindu sangat, tak tahan nak menghalalkan cara semua tu, this is what I call, dipanggil paradigm duniawi. Seperti semua orang sekarang. Kebanyakan ni kena kahwin, tengok dia punya sitos dia lah, dia punya gaji lah, dia punya pangkat lah, dia punya I love him lah, semua macam lah. So kalau parti this ada superficial marriage yang tak akan tahan lama. Ya. Tetapi kita nak naikkan. Ya. So kenapa yang tadi kata I just stay like that, because mungkin dia orang kaya Talib, kalau dia bercerai dan sebagaimana image tak betul kan. So this pada pendapat Bunda, the first 3 ni can cause what you told just now, perkahwinan tawar. Tetapi perkahwinan yang kuat ialah apabila kita nak the 4th level ialah kita kahwin untuk menjadi partners in taqwa. Macam Ustaz Fadul kata, bukan hanya sebagai suami isteri tetapi sebagai sahabat. Sahabat pun orang dekat, sahabat Rasulullah yang paling dekat, orang yang dengan dia kita mendapat cinta Allah. Partners in taqwa. Dan yang kelima lagi untuk masuk syurga sama-sama, lain keluarga masuk syurga sama-sama. Dan yang keenam ni best lah, kita kahwin lillahi ta'ala untuk mendapat cinta Allah. Ini situasi di mana suami, unconditional love lah, suami kita makan apa kita masak, suami kita ya Allah, kita nampak suami itu macam tak seperti kata, tengok suami ingat Allah. Dan I like that metaphor, suami kita, pasangan kita nak ujian exam paper kita. So kita bangun pagi, oh exam paper dah bangun, syllabus apa, sabar ke, sayang ke. So dan actually yang Bunda share dalam kursus semua tu is actually the formula to make sure you pass the exam dengan izin Allah. So we have to know kat mana dia nak soalan A, B, C, multiple choice ke, subjektif ke, practical ke. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah. 6 tahap yang satu, yang 3 ke bawah tu adalah syurga paradigm Bunda ya. Bawah is dunia paradigm, yang atas tu akhirat paradigm. Then we can say yang bawah 3 tu dipanggil hustle culture, hidup akan hustle, kerja. Kabut, penat. Yang atas tu barokah culture. So kita nak barokah apa-apa, barokah culture. Ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Bunda suka sakinah tu, Bunda baru faham. Bunda pun tak faham sebenarnya. Oh, sakinah tu lepas ketenangan, lepas bergaduh ya. Dah kahwin 4 tahun baru tahu. Mawaddah apa Ustaz? Mawaddah kita tertarik pada yang positif pada pasangan kita. So dah kahwin 40 tahun tadi, Bunda rasa kena sampai rahmah lah perangai masing-masing kan. Alhamdulillah. Kita kena selalu guna Bunda, nanti kalau nampak angka keluar daripada bilik kat mana kan, dia cakap, bang nampak sakinah hari ni, kan, baru kita ingat tenang maksud dia. Baik, Ustaz, saya faham ni dalam waktu-waktu yang ada ni kan, berbaki di final lap ni, mungkin Ustaz boleh bantu kami lah. Seandainya lah ya, antara kami yang ada di luar sini yang sedang menonton ataupun mereka-mereka yang insyaAllah Allah rezekikan, mudah-mudahan akan terjumpa live ini di masa akan datang, nak lakukan sesuatu lah Ustaz ya. Kita dah tahu kita dah terperangkap dalam situasi macam ni lah. Dia ni bukan seperti yang dia yang kita kenal sebelum ni. Apa yang patut kita buat Ustaz? Adakah dengan kita bercakap dengan dia ke? Tak tahu, adakah kita perlu rujuk kepada orang lain ke? Ataupun kita just okay, hidup je lah, terima je lah, hadap je lah. Okay. Talib ya. Saya ingin respon pada soalan yang tadi juga ya. Sebab saya rasa terpanggil untuk memberi respon, iaitu bagaimana kalau kita mempertahankan rumah tangga semasa kerana anak-anak. Rumah tangga dah haywire dah ya. Tetapi kita kata aku mempertahankannya kerana ada anak-anak je. Kalau tak ada anak-anak ni memang kita nak bercerai dan sebagainya. Jadi saya ingin memberi harapan bahawa cinta pada waktu itu dia belum mati lagi tau. Dia cuma demam. Cinta pada waktu itu demam. Jadi saya ingin mengatakan bahawa ketika cinta demam,
biarlah tanggungjawab menjaganya sehingga cinta pulih semula. Maksudnya walaupun kita dalam keadaan begitu, ya, dalam keadaan kita dah tak cinta tu demam, ya, kita mempertahankan kerana anak-anak saja, pegang tanggungjawab. Tanggung artinya kita kena tanggung, lepas tu kita kena soal, nanti kena tanggungjawab, kena jawab. Kepada siapa? Kepada Allah. Kerana jodoh tu lah amanah kepada kita. Jadi kita laksanakan juga tanggungjawab kita, laksanakan. Oh, yang isteri ni dia dah, aku nikahi dia, maksud semuanya Allah dah amanahkan kepada aku. Isteri ni amanah aku, walaupun tidak cinta, tetapi ini adalah amanah dan kita laksanakan tanggungjawab. Ya, berterusan, ya, bertahan. Ya, sebab itu mengikut kajian, mereka yang bertahan dengan rumah tangga yang tidak bahagia akhirnya boleh bertemu dengan bahagia juga berbanding mereka yang membubarkan perkahwinan. Ini kajian. Mereka yang bertahan dalam rumah tangga yang tidak bahagia tadi, ya, yang belum bahagia, bukan saya kata tidak bahagia, yang belum bahagia kerana ada persoalan-persoalan yang terlalu rumit, terlalu rencam, kompleks, akhirnya boleh bertemu dengan bahagia juga berbanding mereka yang bertindak membubarkan perkahwinan. Tetapi adalah yang membuat perkahwinan pun bahagia, ada. Tetapi ratio dia lebih banyak mereka yang mempertahankan perkahwinan itu yang lebih bahagia daripada membubarkan perkahwinan. Itu satu. Jadi ini tanggungjawab. Tapi tanggungjawab itu hendaklah kita sandarkan kepada Allah. Bukan sandarkan kepada peri kemanusiaan semata-mata. Betul ya? Aku kesian kat dia, dia ni dulu orang miskin, aku ambil. Jangan. Ini adalah amanah. Aku akad nikah, aku terima amanah ini daripada Allah. Jadi kita berterusan. InsyaAllah nanti rumah tangga tu akan pulih semula. InsyaAllah. Itu satu. Okey, yang keduanya, bagaimana kalau kita dah, bila kahwin-kahwin ni kita tersilap. Kita rasa tersilap pilih. Betul kata tadi, ini soalan daripada Talib tadi, ya, kita bukan ini orang yang kita pilih sebenarnya. Baik, saya selalu mengutarakan hadis ini, doa, hadis, doa dalam bentuk hadis ni, ya. Yang pertama, ya Allah, dalam doa ni doa cinta. Ya Allah, aku minta cintamu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku minta cinta orang yang mencintaimu. Dan yang ketiga, aku minta cinta segala sesuatu yang boleh membawa kepada kecintaanmu, ya Allah. Saya selalu cakap ni pada dalam usrah ke, dalam tazkirah ke dan sebagainya. Ada yang mencelah, ya. Ustaz, yang kedua tu Ustaz, iaitu aku minta cinta orang yang mencintaimu tu, ya, suami saya. Tapi saya nampak suami saya orang tak mencintai Allah lah. Dia tak nampak. Okay. Jadi apakah saya perlu tukar? Tidak, sebenarnya doakan suami kita. Doa ni mustajab. Dan selain daripada kita doa supaya suami kita jangan tukar pasangan. Bukan tukar. Sebenarnya pasangan yang itu juga cuma kita doakan supaya dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ya, lelaki yang soleh untuk wanita yang solehah. Ini boleh berlaku kepada 3 fasa. Pertama, fasa yang pertama, awal-awal lagi. Bertemu dah lelaki yang soleh bertemu dengan lelaki yang solehah. Itu awal-awal. Kadang-kadang berlaku waktu pertengahan. Mula-mula berjumpa lelaki yang soleh. Perempuan tak solehah. Tetapi dia didik, akhirnya wanita tu jadi solehah juga. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, di akhir nanti, di sakaratul maut nanti. Isteri kita tak jadi solehah juga, tetapi apabila di saat diambang kematian kita doa betul-betul, akhirnya isteri kita juga boleh menjadi solehah. Dia 3 fasa tu, itu satu. Sama juga seperti mana orang kata, saya katakan dalam buku saya menulis, semakin banyak kemanisan yang kita teguk, semakin banyak kemanisan yang kita ambil sebelum perkahwinan, semakin tawar dan hambar perkahwinan kita nanti. Sekali lagi saya ulang, perkataan ini. Semakin banyak kemanisan yang kita teguk sebelum berkahwin, semakin tawar dan hambar, ya, perkahwinan itu nanti. Jadi ada pasangan yang datang berjumpa dengan saya, ya, berbincang-bincang, dia kata, Ustaz, memang banyak kemanisan yang saya dah ambil, ya, sebelum perkahwinan, dah banyak dah, sekarang rumah tangga hambar, Ustaz. Apakah ini satu hukuman yang muktamad?
ataupun yang tidak boleh diubah. Saya kata Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ini saya sebut untuk diri saya jugalah. Bertaubatlah. InsyaAllah bila kita bertaubat, kemanisan tu akan datang balik. Ya, jadi begitulah bagi mereka yang kata pilihan dia sekarang ni dah tersalah pilih, jangan kata tersalah pilih. Kalau dia tu manusia, saya kata selagi dia manusia dia boleh berubah. Dan positifnya boleh berubah kepada kebaikan. Ya, kita tidak menanggung dosa daripada orang lain. InsyaAllah pasangan kita boleh berubah. Memang ada faktor-faktor yang kita kena kaji sebelum berkahwin. Contoh, apakah dia tu daripada keluarga yang panas baran ke begini-begini seperti mana Prof katakan tadi. Tapi kita dah terkahwin dah. Macam mana ni? Kita dah terkahwin dah, baru kita tahu semua ni, rekod-rekod semua keluar. Jadi akhirnya nanti kita kata tersalah pilih. Artinya kita dalam dilema. Ya, di dalam sindrom yang penyesalan yang tak kesudahan. Jangan. Kalau kita dah tahu macam tu, bertaubatlah, doakan, dan dalam perkahwinan seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantulah pasangan kamu atau isteri kamu yang kadang-kadang dia nusus terhadap kamu dengan bersedekah. Wanita kena banyak bersedekah. Kita kena banyak bersedekah untuk pasangan kita. Dan inilah yang kita katakan, ya, insya-Allah bertahanlah. Ya, kerana di sana ada cerita seperti mana isteri Nabi Ayub, yang Nabi Ayub alaihissalam bersabar kepadanya. Ya, di sana ada kisah Asiah yang berdepan dengan Firaun. Ya, banyak kisah-kisah Nabi ini sebagai suatu teladan buat kita. Ada suami baik, isteri tak baik, ada isteri baik, suami tak baik dan sebagainya. Ya, jadi di sini yang kita lihat, ya, yang paling penting kalau kita tak diizinkan bahagia dalam rumah tangga kita di dunia, mudah-mudahan ada kebahagiaan yang Allah simpan di hari akhirat. Ya, keyakinan pada hari akhirat menyebabkan kita tabah kuat untuk menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Ya, mungkin Allah simpan kita tidak ada macam Asiah, dia tidak mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga di dunia, suaminya Firaun, tetapi insya-Allah di hari akhirat ada lagi. Sebab itu keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Ya, mungkin kita ditakdirkan tidak ada bahagia. Yang penting hati kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Diri kita dulu, baru keluarga kita. Kalau kita dapat selamatkan diri kita, alhamdulillah. Kalau kita dapat selamatkan diri kita dengan keluarga kita, lebih-lebih lagi alhamdulillah. Tapi ditakdirkan kita boleh bawa diri kita saja. Keluarga kita tak dapat walaupun kita dah usaha dan sebagainya. Kita dah doa dan sebagainya. Itu ujian yang punca rintihan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalimah dikatakan bahagia ni Talib, dua. Hanya dua saja di dalam Al-Quran. Dua kali saja dalam Al-Quran. Kedua-duanya dikaitkan dengan akhirat. Bukan dengan dunia. Saya bukan pesimis. Saya bukan maksudnya tak ada kebahagiaan di dunia. Bukan. Kita carilah. Tetapi sekiranya ya, kita diuji dengan perkara ini, macamlah wanita yang mandul, lelaki yang ada penyakit yang tak dapat dapat diubat, semua ni ya, masalah yang kena live with, kita kena hidup bersamanya. Kerana itulah sumber ataupun saluran rintihan kita kepada Allah. Ada masalah yang bukan untuk diselesaikan, tapi masalah tu untuk kita hidup bersama dengannya, kerana itulah sebab untuk kita terus boleh merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Masya-Allah, nak tercabut tangan mencatat ni Ustaz. Masya-Allah, bestnya. Sekejap Ustaz Okey, saya rasa rakan-rakan saya pun sama juga mencatat. Ada ke sini ramai dapat tak apa yang Ustaz kongsikan ni? Saya rasa penuh. Hari ni nota kita, bonda pun saya nampak tengah sibuk duduk betul-betul kan tangan apa semua bercatat bonda. Talib, best. Masalah very good. Solutions. Sebelum ni kita always kata kita cari solution. So ada solution, you live with it. Yang bonda kata kalau satu berlaku, kita tanya dua soalan. Apakah kita makin baik dan apakah kita makin dekat dengan Allah? So kalau Ustaz kata kalau suami kita ada doa, yalah banyak kita dah doa lama, tak, kita banyak tak doa, Allah beri, yang kita doa itu kita tak beri. So we live with the problem, dan always it's not what happened to you but what happened within you. So macam Ustaz katalah, if suami kita tengok ni Allah hantar dia ni, ini Allah hantar dia ni. Tapi Ustaz frankly kadang-kadang saya jumpa isteri-isteri kan bawa suami, subhanallah,
ada kencing manisnya, buah pinggangnya. Dan kita tahulah memang suami dia pun nak menjalankan tugas sebab suami tak ada. Tapi dengan senyum manis, dengan sayang, ya Allah. So that's why siapa di sini, if you have a husband yang baik, yang jadi imam, yang beri rezeki banyak, yang loving kat you, bagi all the 5 life languages, you taat pada bonda mungkin markah 2/10. Tetapi kalau suami you all, ya Allah, hampir menyerut Firaun ke, tak solat macam-macam, tapi the fact that you very good, memang you tinggi. Ni tanya Ustaz Parul. Ustaz, pernah saya cerita kat dia orang kisah isteri tu, dia letak jawatan Ustaz. Dia kahwin, kemudian suami dia asyik bully dia, so gosok baju 5 kali, tak kena buat kopi, tak kena buat, sampai dia senyum aja. Lepas tu suami dia kata, kenapa awak senyum? Dia kata, tak ada, saya dah letak jawatan. Letak jawatan. Saya bukan isteri abang. Suami dia panik. Saya bukan isteri abang, saya hamba Allah. Jadi bila abang suruh buat kopi, marah saya, it doesn't matter because I do more coffee, I got more pahala. Gosok baju. So suami dia ladang pahala saja. Wallahualam. Ini dia letak jawatan dia sebagai isteri lah. Dia ambil jawatan sebagai hamba Allah. Masya Allah. Ustaz, bonda Ustaz, dalam sedar tak sedar kita dah menghampiri 8.30 pagi. Subhanallah. Dia kata ini macam Ida Yusof berasap keyboard menyalin. KR kata dah 3 muka surat. Ada yang saya nampak tadi berjujuk berjujuk maksudnya bertalu kata dia minta KK organize seminar dengan Ustaz, gandingkan dengan bonda. Masya Allah, nanti saya pergi merisik Ustaz. Kalau you guys nak betul-betul nak saya buku Ustaz banyak. Ustaz, apa buku-buku Ustaz, kami nak tahu, dan how to get them. Ada mana? Subhanallah. Saya cuba menulis juga bonda tentang pertama yang bagi mereka yang belum berkahwin, iaitu tentang cinta. Bagi mereka yang belum berkahwin tentang cinta. Lepas dah ada buku tu. Dah ada insya-Allah. Kemudian yang ada dengan Ustaz sekarang ataupun kat mana kita? Saya pagi ni saya ni bawa ini je, Quran aja depan saya. Buku saya tak bawa. Yang kedua, merawat cinta dalam rumah tangga. Merawat cinta dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga seperti mana Prof Maya kata tadi, bawalah bahagia ke dalam rumah tangga. Ada. Baik. Ni 3 buku yang terkini lah. Ini dah lama juga. Yang kemudian yang seterusnya berteduh untuk ketenangan hati. Yang 3 ni yang awal sekali, yang terbaru lagi lah, trilogi ni. Semua tentang ketenangan hati. Berteduh atas kekosongan hati, berteduh untuk ketenangan hati, berteduh untuk kekuatan hati. Ini ada 3 trilogi insya-Allah. Ini yang terbaru dalam bulan Ramadan. Nak dapatkan macam mana? Nombor telefon ke? Nak dapatkan macam mana? Nak hubungi ke? InsyaAllah ada website saya cuba nanti. Saya cuba layari Facebook saya cuba masukkan di situ. Minta maaf saya tak pandai sangat marketing ni. Saya cuba nanti. Saya cuba. Marketing. Tak apa Ustaz. Ya. Talib, Ustaz bagi telefon Ustaz. Ustaz ni expert in telefon yang macam mana benda, maaf? Ustaz ni kita kena iktiraf sebagai marriage expert in Malaysia lah. Kena expert. Saya menghadapi juga apa yang saya tulis ialah apa yang saya alami dan hadapi. Sebab itu kita bukan berada di hujung jalan, tapi kita berada di sepanjang jalan. Jadi kadang-kadang saya hanya mengutarakan apa yang dialami oleh orang lain. Saya jadi wakil untuk menulis. Jadi akhirnya mereka bila mereka baca, mereka kata, ni kisah aku. Sebenarnya kisah kita. Itu saja. Betul. Allah. Baik, nanti saya nak macam ni kepada semua semua dah tanya dah mana buku, nak minta buku. Okey, macam ni saya dapatkan maklumat nanti daripada Ustaz. Nanti kami akan war-warkan sama ada dalam Telegram ataupun dalam, kita letak dalam Telegram ya Bonda ya? Ya, please. Dalam Telegram, dalam Facebook Super Ladies dan juga Glove. Ya. Wajib ilmu wadah. Ni adik kata Zaimah. Zaimah kata buku Ustaz Beduk Diketuk. Sangat best. Ya. Masya Allah. Okey, nanti kita follow, dapatkan maklumat daripada Ustaz. Apa ni? Iman Shop ni apa ni Bonda? Iman Shopee.
Dia ada buku Iman saya Shopee. terbitan Iman Shopee, insya-Allah. Baik, tak apa. Nanti apa-apa nanti kita akan rujuk Ustaz, kita akan kongsi. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, dan mohon Sama-sama. doakan Ustaz. Sebenarnya bonda Saya mohon ada buat satu ampun dan maaf kepada Talib sebagai moderator dan kepada bonda kita Profesor Dr. Muhaya. Pasti ada kesalahan saya, ya. Saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada kebaikan itu datang daripada Allah, terima. Pasti ada kekurangan, kelemahan itu daripada saya. Tolong maafkan, ya, insya-Allah. Bonda pun sama. Masya-Allah. Bonda nak kata sesuatu, Bonda? Tak apa, okey. Terima kasih Ustaz. Salam rumah pada anak Sama-sama. menantu. Ya Allah, Ya. terima kasih banyak atas ilmu Ustaz. Sama-sama. Ya. Dan saya juga nak minta Ustaz doakan, kita sebenarnya ada buat satu program khusus magical marriage berdasarkan kajian-kajian yang berteraskan hormon, reaksi hormon, macam ni kita nak hack hormon, kita nak bahawasanya hormon ni ada kesan dia kepada emosi dan perhubungan. Jadi Ustaz doakan dia sedang berjalan. Alhamdulillah ramai yang telah mendaftar, jadi kita nak ajak ramai-ramai juga boleh daftar sama-sama, kita nak belajar sama-sama, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi, nanti saya akan hubungi Ustaz. Insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi pada anda semua boleh, nanti kami akan berikan maklumat tentang Ustaz, buku-bukunya dan sebagainya. Dan pada mereka yang terlepas gerabak tentang khusus magical marriage yang kita sedang laksanakan, yang sedang kita lakukan, masih lagi terbuka, anda boleh sertai dengan menekan link di bawah ini. Ada link jom daftar khusus magical marriage ni. Anda boleh turut serta, insya-Allah mudah-mudahan ianya dapat beri manfaat lah. Ya, macam-macam, saya rasa macam luar biasa ilmu Ustaz Ustaz Parul ni. Kita bukan berada di hujung jalan, kita berada di sepanjang jalan. Ni tak habis tulis pula ni. Okey, kalau anda rasa perkongsian hari ini best, boleh tak komen situ best ke, best sangat ke, best yang amat ke, apa-apa je lah ya. Sebagai respon, insya-Allah kami mengambil apa sahaja feedback daripada anda. Dan seandainya anda rasa juga ada orang boleh dapat manfaat daripada sharing ini, tolong tag dia dan juga boleh juga share di page ataupun di mana-mana lah WhatsApp status anda tentang perkongsian pada pagi ini. Teruskan berselawat ke atas Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang sangat mencintai kita sebagai umatnya, yang akan sibuk, the only person, the busiest person di alam akhirat nanti, yang sibuk sangat nak pastikan kita masuk syurga, tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah kiranya kita sebagai orang-orang yang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai, yang dirindui, terus berselawat. Itu saja yang kita boleh lakukan, dan jaga ataupun maksudnya teruskan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bela jaga nama Nabi Muhammad SAW sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan menjaga akhlak. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW diturunkan kerana akhlak. Jadi tanggungjawab kita mengaku kita ni umat Nabi Muhammad, maka kita tolonglah jaga akhlak kita, ya, dalam bercakap, dalam berurusan dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita jumpa lagi. Saya teringin nak jumpa anda dalam khusus magical marriage bersama Bonda, sebab ada satu sesi saya ada tanya Bonda dan saya menyatakan pandangan saya sebagai lelaki, mewakili geng lelaki, mewakili suami. Ada benda yang Bonda cakap tu saya akan tanya juga, Bonda habis tu kalau macam ni contoh kan, saya kata habis tu kita cakap lain, dia faham lain, kita jawab dia kata kita tak faham, tak tahu macam mana nak buat. So saya akan tanya soalan-soalan on the spot, dan Bonda jawab dengan penuh detail. Masya Allah, memang best. Syukur Alhamdulillah. Itu semua berada dalam kursus magical marriage, yang itu saya rasa chapter berapa banyak chapter Bonda buat, dan dia ada 9 chapter, saya kira lebih daripada 15 kelas. Okey, baik, insyaAllah rezeki rumah kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cinta yang selamanya ialah kalau orang biasa punya cinta kahwin, Talib dia bagi role saja, suami isteri bayar bil untuk keperluan hidup, tetapi kita berkahwin untuk tujuan hidup. We are not making a living, we are living a life of joy and occasion. So di mana kita jadikan perkahwinan kita pada tahap keempat,
di mana dengan sebab kita berkahwin, we become a better version of ourselves. Kita bagi love yang sangat tinggi, unconditional, dan kita menjadi sebab penambahbaikan dunia dengan sebab perkahwinan kita, dengan lahirnya anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi pencen kubur kita. Wanita perlu didengari, lelaki perlu dihargai. So you focus energy, fokus menghargai suami. Move to next level. Takkan awak berkahwin 3 tahun macam ni, 5 tahun macam ni. Perkahwinan penthouse lah. Awak takkan duduk rumah tingkat 1, 2. Naiklah penthouse. Naik lagi kan. Jadi bila emosi bagus, kadang-kadang bila bonda cakap kan, kita fikir, ya, kadang-kadang rezeki kita susah. Rezeki kita macam liat sikit sebab kita dengan dosa dengan suami tu tak settle. Ya Allah. Suami dosa dengan isteri pun tak settle. Khalid, di manakah letaknya rezeki manusia? Apabila mereka memuliakan dan membahagiakan orang yang rapat dengan dia dengan sebab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You tahu tak, negara-negara yang sangat maju seperti di Eropah, macam Denmark dan sebagainya, kadar perceraian mereka sangat tinggi. Tahu tak kenapa? Kita fikirkan, di negara-negara ini mereka sangat mementingkan lelaki wanita equality, gender sama, lelaki tugas semua sama. Sebab scientifically orang lelaki dia ada male hormone dia, testosteron. Wanita ada female hormone dia, estrogen. Tetapi bukan bererti lelaki semua testosteron, semua wanita semua estrogen, tapi dia ada balance. Dan tahu tak, apabila lelaki yang sepatutnya ada certain features testosterone behavior diturunkan dengan sebab terlampau nak equal dengan woman, maka apabila mereka kahwin, lama-lama imbalance occur. Yang lelaki dah tak nampak kewanitaan pasangan dia, dan yang wanita pula tak nampak kelelakian pasangan dia. Lama-lama dia jadi roommate, dah hilang passion. So penting bagi kita memahami apakah penyebab kebahagiaan atau ketidakbahagiaan sesuatu keluarga. Ialah dari segi biologinya, fitrah Allah jadikan memang dah bagus. Sebab itu saya menyeru pada you all, cuba sit down and fikir. Kenapa ya? Masa mula-mula jumpa suka, lama-lama rumah tangga jadi dingin. Okey?